Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Okay, okay, iman kongsinya awak. Okay. Janji awak berada dalam ni lah. Okay, petang ni kita akan habiskan bahagian kedua untuk log. Dan ada lagi beberapa latihan. Lepas habis daripada latihan ini, kita akan laksanakan kuis 1. Hasil kuis hari itu, awak dah jawab, awak dah hantar ke dalam SIDOS. Okey, itu fine lah. Dan awak dah marking sendiri. Tapi untuk yang kuis pernah ni, saya yang marking. Saya nak awak hantar 2 tempat. First priority adalah awak hantar pada email saya. Nanti saya akan tunjukkan dia punya kaedah penghantaran email, alamat saya dan cara nak nulis subjek. Saya tak nak nanti awak bertembung dengan kelas itu lagi. So nanti akan susah lah nak marking kan. Okay. Jadi ada tata cara dia. Dan yang kedua, backupkan semua kuis tadi ke dalam SIDOS. Saya akan buka satu lagi folder dalam SIDOS untuk penghantaran kuis. Okay. Kita teruskan dengan kita punya topik. Kita berhenti hari itu pada muka surat yang ke-13. Saya dah bagi kat saya ni. Ataupun awak boleh rujuk pada buku. Buku ni muka surat berapa dan tengoklah 1.2.3 kat sini muka surat 13 ni dia mana dia hasilkan bab indeks dengan log. Okey. Jadi sekarang kita tengok pada bab indeks ni. Example 1.2.3C. Saya berhenti kat sini hari itu. Okey. Okay, tengok find the value of log asas 16 tolak log asas 16 dengan ni bagi 2 dan log asas 16 bagi 5. Okay, untuk mencari nilai ni kalau ikutkan soalnya pertama tanpa menggunakan kalkulator. Okay, kita boleh gunakan direct dengan cara penyelesaian dan kita kena cari sampai dapat gunakan log A, B macam ni. Okay. Kita tengok sini, saya pun ada kapan sikit ni, seperti ni 2 campur 5 sini. 40 tolak ke kanan. Patutnya jadi macam ni, baru jadi macam ni. Iaitu 40 ditolak atau bahagi kepada 2 dengan 5. Okay, sepatutnya macam ni. Tahu betul lah. Okay. Tapi nanti saya akan sembang balik yang buku ni. Okay, sekarang ni langkah pertama semasa menyelesaikan apa-apa masalah log, kalau awak kena tengok dia punya asas dulu. Adakah asasnya sama? Asasnya sama, boleh jalanlah terus. Tak ada masalah. Jadi asasnya sama, baru kita boleh laksanakan pengiraan sama nak campur, tolak, darab dan bahagi. Okay. So kat sini kita cek, okay 16. Okay, sekarang okay dah. So kita buat macam biasa, gunakan log, hukum kalau macam tolak sini, maknanya dia akan jadi bahagi. Dan kalau campur sini, dia akan jadi darab. So dapatlah log asal 16, 40 bahagi 2 kali 5. Okay, 2 kali 5. Selesai settle. Kemudian awak laksanakan pengiraan di dalam dia. 40 bahagi dengan 10, so dapat 4. Okay, dapat 4. Okay, sampai sini kita tak settle lagi lah. Walaupun dapat dalam satu sebutan log yang tunggal, simply log ni kita tak settle lagi. Sampai kita kena dapatkan satu nilai lagi. Apakah nilai sebenar bagi log asas 16 bagi 4? Jadi kita kena bukakan kepada satu cara, ada 2 cara seperti itu. Satu cara yang ini dan satu cara lagi kita gunakan sebagai asas dulu. Macam mana? Adakah kita gantikan kepada log asas 16 bagi 4 juga boleh sebagai log asas 10 bagi 4 bahagi log asas 10 bagi 16.
Kalau ambil kalkulator awak, jangan cuba tekan. Adakah dapat sama jawapan dengan 1/2? Tekan kalkulator, log asas 4 bahagi log asas 16. So, dapat 0.5. 0.52 ni semualah. Log itu dapatlah 0.5. So, sama jawapan dia. So, ada dua cara. So, saya boleh bagi dua. Sama cara yang ni ataupun cara yang ni. Sama nilai dia. Cuma kat sini ialah dia ambil nilai 4 supaya nak dapatkan sebutan ini. Sebutan ini ialah sama dengan 1. Ingat balik, log asas A bagi A sama dengan 1. Tengok dalam hukum log ada yang keberapa. Yang pertama, yang ini kalau kita tukar pada bentuk indeks ialah A kuasa 1 sama dengan A. A kuasa 1 sama dengan A. Boleh A kuasa 1 sama dengan A. So, ada ni. Okey, sekarang ditukarkan dia pakai log asas 4 kepada log asas 4 kepada 4 bahagi dengan log asas 4 bagi 16. Okey. Namanya log A itu ialah 4, B itu ialah A itu adalah 16. Okey, kalau rujuk dalam ni A sama dengan 16, manakala B adalah sama dengan 4. Gantilah C itu kita jadikan 4. Okey, C sama dengan 4. So, masuk ke dalam ni, so dapatlah log asas 4 bagi 4 adalah sama dengan 1. Yang kedua pula, kita tengok perkaitan hubung kait di antara, saya zoom. Okay. Hubung kait di antara 16 dengan 4. Kita tahu bahawa 4 kuasa 1 adalah 4, 4 kuasa 2 adalah 16. So, dapatlah 16 ni adalah hasil daripada 4 kuasa 2. Dan ini adalah satu hukum di mana kuasa ni kita kalikan di bahagian hadapan. So, dapatlah 2 log 4 asas 4 bagi 4. Dan ini kita ketahui pada ini adalah sama dengan 1. So, 1/2 kali dengan 1. So, dapatlah 1/2. Okey. Boleh. Kita tengok contoh 1.2.3C. 1.2.3C. Find the value of yang ni. Okay, kita find the value of ni. Kita tengok yang pertama, tolak yang kedua, campur yang ketiga. Bila tak ada kurungan, maknanya sini boleh dikalikan dengan sini. Okay, dan sini hasil keduanya boleh dibahagikan dengan yang ini. Seperti sini ada tolak. So, kita tengok. Okey. Ini kita nak jadikan pertama sekali kita nak jadikan dia simplify dalam satu ungkapan mudah bagi log, satu ungkapan ringkas bagi log, kemudian kita carikan nilai dia. Pertama sekali kita tengok apakah asas bagi log tersebut. Jadi ada 8 dan kesemua sebutan dalam log ni asasnya sama. Kalau asas sama, kita boleh teruskan pengiraan. Seterusnya, apa kita buat? Kita angkat, kita tolak kuasa depan ni jadi kuasa nombor-nombor di belakang tu. So, kat sini dia akan jadi log asas 8 bagi 4 kuasa 2. Sebelum ni kita tolak ke depan, kan kita tarik ke belakang. Tolak 1/2. So, kita tak payah tu 2 lah, tolak kita dah ni dah. Tolak log asas 8 bagi 25 kuasa 1/2 campur log asas 8 bagi 10. Seterusnya, kita nilaikan berapakah 4 kuasa 2, 25 kuasa setengah. Seterusnya kita dapat log asas 8 bagi 16 tolak
log asas 8 bagi setengah. Setengah sama dengan berapa? Punca kuasa 2. Okay, ingat lagi punca kuasa 2 kalau setengah. Kalau 1/3 bila bermaksud punca kuasa 3. Contoh 27 kuasa 1/3 adalah punca kuasa 3 bagi 27 sama dengan 3. 3 kuasa 1 3, 3 kuasa 2 9, 3 kuasa 3 27. So kat sini 25 kuasa setengah bermaksud 5. Campur log 108 bagi 10. Okey. Ada awak nak salin sendiri apa benda saya cakap ni pulang ada tunggu bang pula makin slow tak. Aduh, ada gangguan lagi. Tidak kena dah. Okey, seterusnya kita jadikan dia satu sebutan tunggal. So kat sini tengok. Pan. Okey. So kat sini kita dapat 16. Okey. Campur 10. Maknanya sini dapat darab 10. Subhanallah. Apa lagi yang kena ni? Darab 10 bahagi dengan 5. So, apa jawapannya? Kita dapat log asas 8 160 bahagi 5. Kita dapat berapa? Kita dapat log asas 8 bagi 32. 160 bahagi 5. Okey. Kalau untuk pastikan kita itulah 160 bahagi 5, so dapat 32. So sekarang ni asas 8 dengan asas 32. Macam mana nak buat? Saya cakap tadi ada dua kaedah. Satu kaedah direct terus gunakan log 10. Log 32 bahagi log 8. So dapat 1.54. Okey, kalau 5 bahagi 3 pun dapat 1.6. Okey. Okay, sekarang ni kita buat macam mana? Kita tengok apakah perkaitan antara 32 dengan 8. Nombor yang macam mana nak kaitkan kedua-duanya? Nombor 8. Ada tak 8 kali 4? Kalau 4, 4 kali 2, 4 kali 8. Okey, jadi kuasa macam mana? Yang kuasa yang kita boleh kuasakan dapat nilai 8 dan kuasa satu lagi dapat nilai 32. 8 kuasa 1, 8. 8 kuasa 2, 64. Kalau kaitan antara 8 dengan 32 ni paling dekat ialah 4. 4 kuasa 1, 4. 4 kuasa 2, 16. 4 kuasa 3, 30, 64. Okay. Jadi tak jumpa perkaitan 8 dengan. Yang saya nampak yang paling rapat ialah nombor 2. 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 5 juga adalah 32. So kat sini kita tukarkan pada log 2 kuasa 3, 2 kuasa 5. Okey, ni benda baru jumpa ni. Kenapa ada apa ni asas pun ada kuasa, ini pun ada kuasa. Okey, 2 kuasa 5 yang besar pula dengan nombor 5 ni. Okey, kita cek 2 kuasa 5. So ini jadi log, kita pindahkan kuasa 3 tu dia jadi ke hadapan, iaitu 1/3 log asas 2 bagi 2 kuasa 5. Okey, nampak log asas 2 dengan 2 dia jadi 1. So 5 ni kita pindah ke hadapan. So kita dapat 5/3 log asas 2 bagi 2. Dan log asas 2 bagi 2 adalah 1. So 5/3 darab 1. So dapatlah jawapan dia 5/3. Okey.
Okey, kita tengok yang kedua. Ini agak mudah. Pertama sekali kita tengok dia punya asas. Sama. Asas sama boleh guna terus. Kita tengok. So, kuasa yang nombor depan ni kita tarik ke belakang jadi dengan kuasa. So, kita dapat nampak bahawa asas 4 bagi 2 kuasa 4 campur log asas 4 bagi 64. Okay, 2 kuasa 4 berapa ya? Okay. So, kira dulu log asas 4, 2 kuasa 4, 2 kuasa 1, 2, 2 kuasa 2, 4, 2 kuasa 3, 8, 2 kuasa 4, 16. Tambah log 4, 64. Sekarang ni, macam mana kita nak jadikan 4 dengan 16 ni, dia boleh, apakah hubungan kait dia? Okay, apakah hubungan dia supaya kita dapat jadi log asas 4, 4. Supaya kita dapat jadikan dia sama dengan 1. Okay, so kita ada kaitan sini adalah 4 kuasa 2 dapat 16. Log asas 4, 4 kuasa 2. Okay, jadi 2 kuasa 4, saya tukarkan pada 4 kuasa 2. So, ini pun sama, saya nak jadikan dia 4 kuasa berapa dapat, dapat 4 ni, 4 kuasa 3. Kemudian, saya bawa ke depan pula. Tadi daripada depan tarik belakang. Sekarang ni, daripada depan, daripada belakang, kita tarik ke depan balik. Kita dapat 2 log asas 4 bagi 4 campur 3 log asas 4 bagi 4. So, log asas 4 bagi 4 adalah 1, log asas 4, 4 bagi 1. So, dapat 2 campur 3. So, dapat berapa? 5. Okay. Okay, nombor 3. Nombor 3. Boleh buat sendiri tak ni? Okay, saya tunjuk sikit. 32 adalah 2 kuasa 5. So, setengah ni letak belakang. Dapat berapa? Dapat 2. So, dapatlah log 2, 2. So, yang ni log 2, 2 kuasa 3. So, dapat berapa sini? 5 letak depan. 5 letak depan. So, dapat 5 tolak 1 tambah 3. 4 campur 3 dapatlah 7. Okay. Okay, nombor 4. Jawapan dia 3. Saya dah check memang betul. So, boleh nanti try buat sendiri. Okay, buat sendiri. Okay, kita tengok example 1.2.3D. 1.2.3D. Solve for X. Selesaikan untuk dapatkan berapakah nilai X. Okay, berapakah nilai X. So, kita tengok sini. Log asas 3 bagi X. Log asas 9 bagi X. Sama dengan tolak log asas 27 campur 11. Okay, jangan bila dapat soalan tu jangan gelabah. Dia punya asas dia tak sama. Memang tak sama. Memang tak nak bagi sama. Kemudian nak cari nilai X berapa? Ada nombor 11 kat sini lah. Mana datang tiba-tiba ada 11 kat sini? Kenapa dia tak ada log? Yang lain-lain semua ada log, dia tak ada log. Okey, tak apa. Pertama sekali, kita susunkan dia. Kita letak semua yang ada sebutan log pada sebelah kiri. Dan biarkan yang tak ada log di sebelah kanan. Kita dapat log asas 3X. Okey. Campur log asas 9. Kita susun dulu. Okey, susun dulu. Kemudian kita tukarkan ke semua sebutan asas tadi kepada asas yang paling kecil lah kat sini. So, 3, 9 dan 27. Kita tahu bahawa 3 kuasa 1 adalah 3, 3 kuasa 2 adalah 9 dan 3 kuasa 3 adalah 27. Okay, so ada kaitan lah. Kalau sini ada 36, cerita lain lah. Okay, itu nak kena tukar pula nanti.
36 tu pada asas 3 pula. Okey. Sekarang ni tukarkan kepada semua dalam bentuk asas 3. Okey. Kita tengok yang pertama, log asas 3 bagi X, tukarlah sebab dia mengikut asal dia. So ini yang asal. Yang kedua, asas dia. Jadi kita mengambil prinsip hukum yang mana log AB sama dengan log CB bahagi log CA. Okey, banyak yang dalam ni dia pakai hukum ni. Okey, nampak log asal dia log AB sama dengan log CB bahagi log CA. Okey. Okay, yang ni sepatutnya dah buat semua dengan kepala awak ni. Okey, sepatutnya semua dalam kepala awak. Okey, jadi sekarang ni kita dapat sebutan asas 3. Sama juga yang ni daripada 27 tadi tukarkan kepada asas 3. So dapatlah satu sebutan baru macam ni. Ini pun ada markah ni awak susun, kemudian awak tukarkan kepada asas yang sama, ada markah. Okey, seterusnya kita cuba selesaikan pada bahagian pembawah ni. Penyebut ada pengangka ada X, penyebut ada 9, pengangka ada X, penyebut ada 27. Kita settlekan di bawah ni. Kita lihat apakah kaitan yang 3 dengan 9, 3 dengan 27. Tengok balik bahagian tepi sini. Okey, 3 kuasa 3, 3 kuasa 2, 9, 3 kuasa 3, 27. So, kita tukarkan 9 ni kepada indeks 3. So, dapatlah 3 kuasa 2. Mana kalau 27 tadi, kita tukar kepada indeks, dapatlah 3 kuasa 3. Okey? Boleh? Setakat ni, tolong angkat tangan siapa yang faham. Siapa yang faham angkat tangan. 2 orang. Nurul, 2 orang. Yang tak faham, buka mikrofon tanyalah. Jangan senyap macam. Okay. Saja nak spot check dia tidur ke apa dalam ni. Okey, boleh. Okey. Okey, sudah. Tengok kembali kepada okey. Sekarang ni kita tukarkan 9 tadi kepada indeks 3. 3 kuasa berapa? Supaya apa? Kita nak keadaan ini berlaku. Di mana keadaan log A bagi A sama dengan 1. Ini adalah log A bagi A. Ini log A bagi A sama dengan 1. Itu tujuan kita. Okey, itu tujuan kita. Kemudian langkah seterusnya ialah kuasa ni awak tolak ke hadapan. Dia kena main lah. Kita tolak, kita tarik ke belakang, ke depan tolak ke belakang. Ke depan darab, jadi darab, ke belakang jadi kuasa. Okey, ingat kalau kita tolak ke depan, dia akan jadi darab. Darab log ni. Kalau dia tarik ke belakang, dia jadi kuasa. Kuasa nombor tu lah. So kat sini 2, jadi 2 log asas 3 bagi 3. Kat sini 3 log asas 3 bagi 3. Okey. So inilah kita dapat log asas A bagi A sama dengan 1. So dapatlah 2 kali 1 dapat 2, 3 kali 1 dapat 3. So ini adalah persamaan baru. Yang mana persamaan baru ni solid, semua asasnya sama. Iaitu semuanya asas 3. Asalnya dia asas 9 dan asas 27. Okey, kalau kita tengok soalan balik, asas yang asal ialah asas 3, asas 9, asas 27. Ini adalah proses untuk menjadikan bahawa asasnya adalah sama, asas 3. Okey, tetapi kita nak mansuhkan pecahan ni. Kita nak mansuhkan pecahan ni supaya dapat satu persamaan panjang biasalah. Okey, macam mana nak buat?
Okay, apa yang ada di bawah ni kita darabkan semua di atas. Okay, okay, saya bagi mana. Okay, kalau macam ni, kita darabkan sini dengan 2. Okay, 2 dah. Sini pun kena darab dengan 3. Yang 11 ni pun kena darab dengan 2. Sini kena darab dengan 3. Yang atas ni pun kena darab dengan 2. Kena darab dengan 3. Sini pun kena darab dengan 2. Saya tak depan saya tak belakang aja. Darab dengan 3. So, kat sini kita boleh potong. Okay, ini cara kod-kod awak. Saya buat cara panjang supaya tak nampak keliru kenapa ada 3, 2 kat situ. So, kat sini, awak nampak dia 2, ni boleh potong 2. Okay, ni sebab ada potong Ini 3, sini potong 3. So, kita dapat direct 3 kali 2 dapat 6. 6 log asas 3 bagi X. So, dapat yang ni. Okay. Yang ni sama. Apa benda yang kalau darab macam ni, kita darab semua sekali. Atas pun kena darab 2, kena darab 3. Sini pun kena darab 2, kena darab dengan 3. Tapi kita potong lepas tu. Itu tujuan dia. Dan kalau darab ni, semua sekali. Sebelah kiri dan juga sebelah kanan. So kat sini yang tinggal adalah 3 log asas 3 bagi X. So dapat yang ni. Yang ni, kita potong 3 tu, so tinggal adalah 2. 2 log, tak depan saya letak pasal depan ni sempit, saya letak belakang. Okay, 2 log asas 3 bagi X. Dan 11 kali 2 kali 3. Berapa? 2, 3, 6. 6 kali 11 dapat 66. So sekarang ni, ini adalah satu persamaan yang solid yang tidak ada pecahan dalam persamaan ini, iaitu solid asas 3. 6 log asas 3x tambah 3 log asas 3x campur 2 log asas 3x sama dengan 66. Satu persamaan yang solid asas 3. Okey, seterusnya kita nampak kita boleh campurkan. Okey, 6 campur 3 campur 2. 6 campur 5 dapat 11. So, dapatlah 11. Campurkan saja. Okey, tak payah nak darab ni semua tu. Yang sebelah campur je. Okey. 11 sama dengan 66. Kemudian yang ni kita pindahkan ke sebelah sini, kita bahagikan dia. Kita bahagikan 11, sini pun kena bahagikan 11. Okey. Nak potong atas kita bahagikan kan. So bahagi ni kita potong lah. So potong 11, potong 11. So tinggal lagi, jadi log asas 3 bagi X adalah 66 bagi 11. So 66 bagi 11 dapat 6. So kita dapat satu persamaan log tunggal. Okay, tapi belum habis lagi. Sebab apa? Soalan ni adalah solve for the X. Maknanya carikan nilai X. Dan ini awak tengok hukum yang nombor 7. Hukum terakhir dalam log ialah kita baca 3 kuasa 6 sama dengan X. 3 kuasa 6 sama dengan X iaitu 3 kuasa 6 sama dengan X. So X sama dengan berapa? Tekan kalkulator. 3 kuasa 6. So dapatlah 729. Okey, sama-sama agak panjang. Okey. Soalan seterusnya. Solve for X. Okey, yang ni kita nak settlekan kuasa kedua-duanya. Okey, nak carikan nilai X. Tampak macam indeks. Okey, kalau indeks tu kalau sama dia punya base dia tu, boleh jawablah. Katakan sini contoh 2x campur 1, sini pun 2x campur 3. Kalau ikutkan, kalau base yang sama, kita boleh potong base. So kita dapat x campur 1 sama dengan x campur 3. Dua apa? Pindah sini, base, berapa? Tapi yang ni base dia tak sama. Base dia tak sama. Okay, kalau tak sama, macam mana? Okay. Kaedah dia menggunakan log untuk menyelesaikan masalah. Okay. Okay. Apa yang buat? Yang pertama, kalau dapat soalan macam ni, terus tengok dan kita tambah log asas 10.
Awak tanya boleh tak kita gunakan log asas 5? Ikut suka boleh. Tapi kalau awak kena kira balik lah. Log asas 5 pula nak kena tukar asas 10. Jadi yang paling mudah kalkulator awak ada ialah asas 10. So gunakan asas 10 je. So kita letakkan asas 10 di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kedua-duanya. Okey. Dah dapat macam tu. Ini adalah kuasa. Sekarang automatik sini adalah kuasa. Base dia base 10. Ini adalah kuasa. Kita pindahkan kuasa di hadapan. Ini pun pindah ke hadapan. Dapatlah macam ni bentuk ni. X tambah 1 log asas 10 bagi 3. Okey, sama dengan X tambah 3 log asas 10 bagi 2. Okey, kita pindahkan kuasa ni ke bahagian hadapan. Seterusnya, apa yang kita buat? Kita kembangkan persamaan ini. Kita kembangkan. X ni darab dengan log. 1 darab dengan log. X darab dengan log. 3 darab dengan log. Boleh balik. So, dapatlah X log asas 10 bagi 3. Campur. 1 darab log dapat 1 lah. Tak payah tulis lah 1 tu. So, dapat log asas 10 bagi 3. Yang di sebelah kanan, X log asas 10 bagi 2 dicampurkan dengan 3 darab log asas 10 bagi 2. Okey, ini dah expand. Seterusnya, kita pindahkan semua sebutan yang ada X ke sebelah kiri. Yang tak ada X ke sebelah kanan. So, yang ni kekal. Yang X kat sini positif, pindah sini jadi negatif. Okey, yang ni positif. Okey, yang ni asal positif. Jadi yang sini positif, pindah sini jadi negatif. Jangan cuai lah benda-benda macam ni. Okey, jangan cuai. Kemudian yang asal kat sini adalah positif log asas 10 bagi 3. Dipindahkan ke sebelah kanan, dia jadi negatif. Negatif campur 3 log. Ini kekal lah. Ini yang tempat asal. Kemudian awak faktorkan dia. Kumpulkan sebutan X. Okay, X kat sini, kemudian log asas 10 bagi 3, tolak log asas 10 bagi 2. Saya keluarkan X. Yang sebelah ni, biarkan. Kemudian, seterusnya, kita bahagikan. Pindahkan keseluruhan log ni ke sebelah sini. Pindah sebelah sini. Dan di sini, awak lakukan penyiraan biasa menggunakan kalkulator. Tekan negatif. Yang ni masa tekan kalkulator, pastikan ini ada kurungan. Okey, kurungan ataupun awak kira sikit-sikit lah. Yang ni dapat berapa, bahagi yang ni dapat berapa. So, saya dah cuba kira, memang dapatlah jawapannya 2.419. Okey. Okay. Okey, boleh. Okey. Okey. Tengok exercise 1.2.3D. Okey. Okey, yang ni agak complicated sikit. Tiba-tiba ada 3. Ada log asas 2 bagi 2X tolak 1 dan log asas 2 bagi X. Okay, apa yang saya buat adalah saya susunkan dia yang ada X ke sebelah kanan. Sekarang ni yang ni kanan kan. Jadi kita pindahkan log asas 2X ni ke sebelah sini. So dapatlah log asas 2 bagi X. Kemudian kita tolakkan. Okay. Dan yang ini kita pindahkan ke belakang. Okay. Yang semua ni saya pindahkan ke belakang. So sini asal dapat positif. So dia akan jadi negatif. Tolak log 2 2x tolak 1. Okey, sama dengan berapa? Okey, sekarang ni 3 ni saya kena jadikan ni dalam bentuk log. Macam mana nak tukarkan 3 kepada log asas 2? Okey, ingat
3 ni adalah hasil daripada bila dikalikan dengan berapa dapat ni? 3 ni. 3 kali berapa dapat 3. 3 kali dengan 1. Macam mana 1 nak jadi log asas 2? 1 adalah sama dengan log asas 2 bagi dengan 2. Betul tak? Okey. 3 saya nak jadikan atas pada log asas 2. Jadi 3 ni kali dengan berapa dapat 3? 3 kali dengan 1 dapat 3. Okey. 1 ni datang dari mana? 1 ni adalah datang daripada log asas 2 bagi 2. Okey. So kat sini kita dapati bahawa 3 dikalikan dengan log 2 bagi 2 sama dengan 3. Okay. Jadi kita dapat 3 log asas 2 bagi 2 dia dapat 3. So sekarang ni saya pindahkan 3 ni ke belakang. Jadi berapa? Jadi kuasa. Bila dipindahkan ke belakang, dia jadi kuasa, dia akan jadi log asas 2 bagi 2 bagi 3. Dan ini akan memberikan jawapan log asas 2 bagi 8. Jadi 3 ni dia akan menjadi log asas 2 bagi 8. Okey. Kita tengok direction Yang ni pindah ke belakang. So yang ni kekal positif. So jadi log asas 2 bagi 8. Bukan negatif log. Pasal dia adalah kekal positif kat sepas ni. Okey. Seterusnya kita selesaikan kat sini. Sini ada tolak. So akan jadi log asas. Maafkan saya tak bercantik. X bahagi. Sebab berbahagi, sini tolak. Iaitu 2X tolak 1. Sama dengan log asas 2 bagi 8. Okey. Asal 5 Kemudian, pun kita buat, kita dapati di kiri dan kanan ada log yang kita boleh potong. Okey, potong. Terusnya, kita dapat satu sebutan tunggal. 2X tolak 1 sama dengan 8. Kita darab silang. Okay, darab silang ataupun awak boleh darab sini. Kalau nak mansuhkan bawah, kita darab ke atas dan darabkan ke atas. So, akan dapat X sama dengan 8 kali 2X tolak 1. So, X sama dengan 16X tolak 8. 16X pindah sini dapat negatif 15X. Boleh X tolak 16 dapat negatif 15 sama dengan negatif 8. So, X sama dengan 8 per 15. Okey. Sama di situ. Okey, boleh tu. Okey. Boleh Okey, kita tengok soalan nombor 2. Jadi awak macam log ni, awak banyak kena bermain dengan nombor yang boleh awak tahu nak matching dia. Yang ni darab dengan apa, dapat yang ni dan sebagainya. Okey, sebagai contoh yang ni. Asas 5, bukan dalam. Asas 5 dan 2. Macam mana 2 ni nak dapat asas 5? So 2, dia kena kalikan dengan log asas 5 bagi 5. Barulah dia dapat 2. Okey. 2 kena kalikan dengan asas 5 bagi 5 dapat 2. So 2 kena pindah ke atas. So dia akan jadi log asas 5 bagi 5 kuasa 2 baru dapat 2 kan. Okey. So sini dapat log asas 5 bagi 25.
5 kuasa 2 lah 25. So, reject baliklah benda persamaan ni. Okay. Reject persamaan tu menggunakan dapatlah 2. Okay. Ini saya padam. Banyak benda jawab ni macam kena ringkas. Tapi awak kena banyak main neka huruf nombor. So, tulis balik. Mana lain penting. Okay. Log asas 5 3x tolak log asas 5 2x campur 1 sama dengan berapa tadi? Log asas 5 bagi 25. Okey. Okey, seterusnya kita dapati tulis log asas 5 3x bahagi dengan 2x campur 1 sama dengan log asas 5 bagi 25. Dan kita dapati kiri dan kanan ada log, boleh masukkan. So, dapat balik 3x per 2x, x boleh jadi macam u, 2x campur 1 sama dengan 25. Darab silang, 3x sama dengan 50x. 25 kali 2, 50 campur dengan 25. Okey. So, pindahkan 50 ke sebelah sini. 3 tolak 50 dapat negatif 47. X sama dengan 25. So, X sama dengan 25 per 47. Negatif kan? Negatif 25 per 47. Tengok jawapan. Okey, betul lah. Okey, soalan. Okey, banyak lagi soalan sini. Tapi saya nak tinggalkan untuk awak lah. Okey, dan semua saya dah check. Alhamdulillah semua jawapan betul. Kita tengok ni, asas 2 dan asas 4. Kita tukarkan kepada asas 2. Okey, macam nak tukar asas 2? Log asas 2 bagi X bahagi log asas 2 bahagi log asas 2 bagi 4. Okey, yang saya cerita yang ni saja dah. So, yang ni jadi berapa? Log asas 2 bagi X sama dengan log asas 2 bagi 2 kuasa 2. 2 letak depan, so dapat log asas 2 bagi X bahagi dengan 2. Okey, 2 ni sama dengan berapa? Kalau nak kira log, dia jadi berapa? 2 log 2 kuasa 2. Okey, 2, so dapat berapa ni? Jadi log asas 2 sama dengan 4. Jadi awak dah kira kiri dan kanan, nanti kita boleh potong log asas 2 tu. So dapat nilai dia. So yang ni kena kalikan dengan ni lah. Kena kalikan dengan kena kalikan dia punya tu. Taruh silang sebagainya. Okay. So yang ada 2 macam ni, macam mana? Letak depan dapat setengah. Saya tunjukkan tadi kan, contoh dia. Okey. Ada banyak latihan tentang indeks ni. Okey, yang ni jadi kita gunakan log macam biasa tadi tu. Okey, nombor 12. Surat berapa 12 ni? Okay. Terakhir. So, di sini kita ambil log asas 10 lah. Log asas 10 bagi 2x. Sorry. 2x tolak 1 sama dengan log asas 10 5x tambah 1. So, kuasanya kita letakkan ke hadapan. So, dapat x tolak 1 log asas 10 bagi 2 sama dengan x tambah 1 log asas 10 bagi 5. Kemudian kita darabkan, kembangkan dia. X kali dengan ni
Negatif 1 kali dengan ni, X kali dengan ni, 1 tambah dengan ni. Okay, so dapat berapa? So dapat X log asas 10 bagi 2 tolak log 10 bagi 2. Sebelah sana, kita dapat berapa? X log 15 tambah log 15. Kemudian kita kumpulkan X ke sebelah kiri yang pada X sebelah kanan. So, nanti awak akan dapat jawapan dia. Okay? Kita kira sendiri lah nanti. Semua saya tunjuk. Okay, jawapan dia berapa betul? Saya dah kira dah dapat negatif 2.513. Saya dapat 2.5, negatif 2.5129. Okay, habis bab log. Habis bab log. Kemudian kita tengok latihan. Sekejap. Mana latihan? Okay. Okay. Yang tadi tu saya tak minta awak hantar. Saya minta awak hantar yang ni saja yang saya bagi. Macam hantar indices tu kan. Okay, yang ni awak hantar dan buat selepas daripada kuis. Lepas kuis nanti, baru buat latihan ni. Sekejap lagi kita akan buat kuis. So, tak semua saya suruh buat. Saya suruh buat, tentu tolong salin ataupun tandakan dalam buku awak. Okay, yang perlu awak buat, saya minta huruf A. Okay, 3 log semua tu. Okay, ini tak ada asas lah. Kita anggap sebagai asas. Dia nak ringkaskan ini sebagai asas. Asas 5 atau 10 dan sebagainya. Kemudian awak kena buat soalan D. Okay. Kalau kuasa setengah ni jadi berapa? Kuasa setengah ni kita pindah depan, kita dapat 1/3. Saya bagi tahu saya siap dah. Okay, kalau pindah depan kan. Okay. Lagi. A, D, E. Okay. Ni ada 2 sini. Macam mana nak cari dia? Saya akan dapat 3. 3 kuasa 2, 9. Okay, nampak tak? 2 asas 3. Okay, mana 2 kali log asas 3 bagi 3. 3 kuasa 2 jadi 9. So ada nampak 9 kat sini. 9 kali X kuasa 4. Bagi setengah. Memang dapat direct lah ni. Senang aja. Kemudian G. Okay, G. Dia suruh cari soft for X. Nilai X berapa? So X sama 2. Yang soalan-soalan macam ni adalah untuk dapatkan nilai X lah. Okay. Yang lain-lain tu cuma simplify, ringkaskan. Soalan daripada atas sampai ke bawah ni kebanyakan suruh ringkaskan dalam satu sebutan mudah lah. Satu sebutan je. Tapi soalan start pada G sampai bawah-bawah ni, dia minta awak carikan nilai X. Okay, G. Kemudian saya minta awak jawab soalan I. Okay, soalan I. Macam mana? Ni tengok ni asas 4, ni asas 2. Okay, beza sekarang ni jadikan dia sebagai asas standard. Jadikan asas 2 semua tu. Macam mana kat bawah. Kemudian N. N. Yang ni baru kita buat tadi. Kemudian kita gantikan dengan log asas 10 bagi 2x tolak 2, 3 dan satu lagi macam tu. Pindah depan. Dapatlah. T. Okay. Ini yang semalam kita buat fasa tu. Log asas M tu adalah P. Jadi dia nak sebutan dalam P dan Q. Bukan huruf lain. Jadi jawapan awak ni dia tak adalah minta log asas berapa semua kan. Jadi dia nak sebutan dalam P dan Q. Log asas M bagi 3 adalah P. Log asas M bagi 5 adalah Q. Jadi 45 ni hasil apa benda? 3 kali 3, 9, 9 kali 5, 45. Dapat dah. Okay.
Buatlah macam mana. Okey. Tengok macam mana. Kemudian satu lagi last, yang ni Q. Okey. Yang ni nilaikan dia. Diberi bahawa log asas 5 bagi 3 adalah 0.6826 dan log asas 5 bagi 7 adalah 1.2091. So, saya kirakan asas log 3 ni dengan 5 ni. Okey, kat sini ada log 5. Soalan ada log 3. Ada log 5, 9. So, boleh buat lah. So, ini kita tukar macam mana? Tukarkan kepada log asas 5 bagi 7 bahagi log 5 bagi dengan 3. Okey. 3 ni berapa? Dengan 9. Tengok sini macam mana. Okey. 3 ni macam mana? Ni 5, 3, 5, 7. Semua ada kat sini. Okey. Yang ni dapatkan dulu berapa? Okey. Tak payah setting semua. Okey. Yang ni saya minta awak hantar ke dalam CDOS. Saya akan buka dia punya folder untuk penghantaran. Awak hantar sepanjang hari ni lah sampai tengah malam nanti. Okey, selepas daripada kuis nanti terus buat soalan ni. Tak banyak, ada 3, 6, 7, 8 soalan. Dan kalau untuk pengukuhan, saya minta awak jawab semua soalan yang diberikan. Okey, tolong jawab semua supaya awak dapat memahami lebih lanjut bab logaritma. Okey. Ada apa nak tanya tak? Ada apa nak tanya? Rehan angkat tangan nak tanya apa-apa ke? Amirah. Tak ada apa-apa? Kalau tak ada apa-apa, kita stop kat sini dulu. Awak semua tengok pada WhatsApp. Saya akan bagi soalan ikut WhatsApp. Okey? Dan kita bincang dulu dia punya. Okey, ingat kalau kuis ni hanya 15 minit sahaja. Tak boleh lebih daripada tu. Saya awak dah buat dah itu dah. Okey, untuk itu kita stop kelas kita kat sini. Kita tangguhkan. Kita jumpa pada minggu hadapan hari Selasa dengan topik baharu dan bersedia untuk pelaksanaan kuis yang kedua. Hari Selasa nanti kita akan buat pre-quiz yang kedua, tajuk logaritm. Okay? Hari ini tajuk index. So minggu depan kita akan buat tajuk log untuk kuis. Kita jumpa lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan.